Beleng. Ha? Perempuan semua lari semua. Dah bersedia beritahu ni. Ustaz Johari daripada baca kena halau lah. Boleh start dah. Ha? Pasal Datuk Bendahara dah promote, hari ni kita baca kitab Bulughul Maram. Ting Tong, attention please, baca line please. MH17. Dengar? Okay. Tak dengar? Ha? Ayo. Pasal apa nama Datuk Hikam kita promote, hari ni kita mengaji kitab Bulughul Maram. Ustaz cadang kitab lain. Tak apalah, hari ni kita ambil dua kitab, dua hadis. Satu hadis daripada Bulughul Maram, satu lagi hadis daripada tanda-tanda kiamat. Kadang kita kena baca hadis-hadis tanda kiamat ni. Datuk, tuang saya. Oh, muka surat 891. Kitab Bulughul Maram, muka surat 891. Siapa tak ada kitab ni boleh ambil tang sini. Lepas dia tengok, dia bagi balik. Dah jangan tontiang sudah. Dia hantar balik 191. Oh, menggalakkan akhlak yang terpuji. Menggalakkan akhlak yang terpuji. Bab dia kalau buku kitab lama, menggalakkan akhlak yang terpuji. Kalau kitab lama, menggalakkan akhlak yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tamanya syukur kita banyak-banyak pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah himpunkan kita pada malam ni. Masih lagi hadis yang pertama, kita ambil kitab Bulughul Maram dalam bab menggalakkan akhlak yang terpuji. Dengan arti kata Nabi mai di atas muka bumi ni, Nabi sebut dekat kita, Nabi kata bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dihantar mai, Allah hantar mai ni semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau orang yang ada akidah, akidah yang cantik, akhlak yang cantik. Kalau kita nak mengaku, kita kata diri kita orang yang ada akidah, akhlak adalah yang terbaik sekali. Akhlak kita
menunjukkan akidah kita. Baik. Hari ini kita tengok muka surat 891. Kalau kita pakai buku ni, muka surat 891. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa min kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'id billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa Allah fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitani. Hadis akhrajahu al-Imam Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan sahabat yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita duk dengar selalu dah tentang dia. Dan ulama sendiri bagi tahu, kalau seorang sahabat Nabi ni kita tolak, agama akan kurang 1/3. Agama ni kalau kurang 1/3, maka lingkuplah Islam. Islam akan terjaga dengan salah seorang sahabat Nabi ni. Islam akan sempurna dengan salah seorang sahabat Nabi ni, yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Ulama lebih suka dengan nama sebenar dia, Abdurrahman bin Sakhar. Paling banyak sekali hafal hadis Nabi. Dia ni bila mana dia duduk zaman mewah sangat-sangat, zaman yang boleh katakan mak bapak yang okey, tapi mak bapak dari segi agama tak okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila kenal sejak agama, terus dia dengan agama, dia tak mau apa dah, dia tak mau. Dia tak mau apa dah. Bila dia kenal saja Nabi, dia terus istiqamah. Dia rasa kelazatan, dia rasa seronok dengan agama. Kita ni kalau Allah bagi peluang kat kita, kita rasa dunia, kita rasa yang tu, kita rasa yang ni, semua kita rasa. Tiba-tiba kita rasa satu manisan yang nama dia ilmu, kita berkenan sangat-sangat, baca, suka dengar kuliah, suka. Kalau tak pi, kalau rasa menyesal, lambat sikit rasa tak seronok, alhamdulillah. Penyakit tu ada kat kita the best. Ini penyakit yang ada pada jiwa-jiwa sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang kita kat cerita semalam berkenaan dengan Abu Darda. Abu Darda ni sebelum dia kenal Nabi, memang dia daripada kecil lagi sampai ke besar dia suka dengan menjaga. Dia punya cinta dengan penjagaan ni punya dahsyat. Sampai Nabi kata kat sahabat, kalau kita masuk di Madinah, kita akan tengok ada orang cukup pandai menjaga, cukup gila dengan menjaga, tak lain dan tak bukan Abu Darda. Nabi sendiri sebut. Nabi kita nanti sampai di Madinah, ada orang gila dengan menjaga. Hidup dia menjaga, dia seronok menjaga. Tapi dengan duk menjaga macam tu, bila tengok Nabi satu sentuhan, seronok dengan Nabi pula. Seronok dengan agama Nabi. Tapi dia lafaz, dia kata penjagaan ni aku tak boleh pisah. Tak boleh pisah, nampak tak? Penjagaan ni aku tak mau pisah dengan agama yang aku dapat daripada Muhammad. Dengan arti kata, bila mana aku semayang pun aku nak bawa juga menjaga. Aku nak jadikan batang tubuh aku menjaga dan ibadat sekali, kata Abu Darda. Tapi dia try sekali, dia try 2 kali, dia try berkali-kali, rupa-rupanya dia usung perniagaan dalam ibadat dia tak nampak cantik ibadat. Maka dia kata, walaupun aku ikrar nak buat macam tu, rupa-rupanya aku terpaksa bawa penjagaan aku ni letak sebelah. Walaupun yang aku hidup dengan penjagaan aku seronok dengan dia, maka ada lebih seronok lagi, lebih pada penjagaan ni, tak lain dan tak bukan ilmu yang aku jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku terpaksa letak penjagaan aku sebelah bila aku nak melakukan ibadat. Bila aku duduk dalam kuliah, aku tak boleh dengar apa pun dah. Dia telefon,
hello. Mak bila mak nak balik, tutup. Oh, ya Allah. Abu Darda tak mau duduk dalam kuliah ni. Ding dia tiba-tiba. Nanti salah, ni ada kuliah mamak tu mati kejut malam ni. Allahu Akbar kabir. Dia tak mau tengok penyakit yang ada kat sahabat. Ini semua, ya Allah Tuhan, ini semua kelebihan yang Allah bagi kat mereka lah. Pasal Allah sendiri tahu jiwa-jiwa macam mana manusia yang mau agama, yang jenis macam mana yang sepatutnya letak agama. Pasal tu Abu Darda jiwa dia hormat dekat semua orang yang ada agama. Abu Darda dia tak peduli orang yang tahu kelebihan agama Allah Ta'ala, dengan arti kata Allah singgah dekat dia agama. Sampai Abu Darda kata orang tu cerdik. Siapa bagi cerdik? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan, mana-mana orang Allah kehendakkan dia, Allah sukakan dia, Allah singgah dekat agama dekat dia. Walaupun nampak satu macam yang lolang, satu macam yang tak senonoh, satu macam yang wirid tak guna, tapi Allah bagi kat dia. Dia boleh hafal hadis, musalah habis, tapi dia crack. Nampak tak? Mau tak mau Abu Darda tengok dia hormat. Allahu Akbar. Aku pun tak dapat macam hang dapat. Dengan arti kata Allah pilih hang. Bila hang orang pilihan Allah Ta'ala, aku kena hormat. Yufaqihu fiddin. Allah cerdikkan dia. Allah yang bagi agama dekat dia. Allah bagi faham dekat dia agama. Maka Abu Darda kata, akrimul ulama. Nabi kata, ra'ikan ulama. Nampak mana orang? Assalamualaikum. Nampak tak? Kita nampak mana? Alu bid'ah. Nampak? Walaupun dia buat benda tak sunnah, tapi kewajipan kita adalah ra'i dia, hormat dekat dia. Inilah akidah salafus salih. Nampak tak? Ini akidah. Pasal Abu Darda mendapat pendidikan terus daripada Rasulullah SAW. Hebat dia. Hebat. Abu Darda ni dia satu makhluk yang hebat. Ada faham ke? Macam tu juga dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal tu Abu Darda bila tengok saja jenis Abu Hurairah ni, Allahu Akbar. Dia kata, pasal tu aku tengok hang tinggal semua hang mai kat Nabi, rupa-rupanya hang cari benda yang boleh tenang dunia hang, akhirat hang, tak lain dah tak bukan ilmu Allah Ta'ala. Pasal tu duduk di mana majlis sekalipun malaikat tak mai dengan sayap dia, melainkan majlis yang duduk mengaji, duduk dengar kuliah, majlis yang kita majlis-majlis macam ni semua, majlis nak mati. Tak ada nak mati, ni semua nak bawa kita esok ni. Semua kita nak mati. Semua kita nak mati. Satu-satunya majlis kita keluar daripada kawasan rumah, kita mai tang sini, kita duduk tang sini, malaikat mengaminkan untuk kita. Inilah majlis dia. Pasal tu Abu Darda kata, pasal tu aku tengok hang tak mau lepas dengan Nabi. Macam Sauban pisah sikit dengan Nabi menangis. Pening macam-macam. Kalau kita tengok jiwa-jiwa sahabat Nabi ni, kalau kita renung, kita kata mereka ni betul-betul gila lah. Pasal mereka rasa kemanisan tu. Kita duduk macam mana pun lelak macam tu je, kita belum rasa sentuhan tu lagi. Pasal mereka ni rasa, ya Allah, seronok dengan agama. Seronok dengan agama. Pasal dengan agama ni lah kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa lama sangat nak duduk, oi. Tak lama lagi semua nanti pi. Betul tak? Angguk sudahlah. Tapi hampa bagus dah. Daripada muda-muda kira duk minat agama macam ni, mintalah berterusan. Berterusan. Takut duk sunnah, duk kuat lah ni. Sunnah. Mai bila apa-apa musnah. Meminta dekat Allah, Allah bagi kekuatan masa muda. Esok ni kahwin, esok ni ada anak. Minta Allah bagi kekuatan. Iman kita meningkat, ilmu yang kita ada tu kita hidupkan pada diri kita, isteri kita, anak pinak kita, rumah tangga kita duduk di bawah naungan Allah, jagaan Allah. Yang tu lah kita mau. Terutamanya kita tengok rumah tangga semua okey, alamak cantik lah. Faham boleh cakap ni? Kalau kita boleh faham sebenarnya, sekerak jalan anak dah besar baru kenal raplah. Kalau aku tahu dulu loh, ampun, nampak tak? Bila kita dah tua, ya Allah Tuhan, kalau aku macam hampa ni kan best dah, aku didik anak-anak aku, tapi Allah bagi separuh tu kan.
Dah umur dah 60 dekat nak mati baru sedar Allah, baru sedar nak hidupkan sunnah yang tu yang ni. Alhamdulillah lah. Kok jadi macam Abdullah bin apa nama? Ada jenis sahabat-sahabat Nabi umur tua-tua yang Allah lanjutkan, alhamdulillah. Sahabat. Maka kita pun yang telajak ni kita angkat tangan. Kokoklah cucu kita jadi, sebelum aku mati ada pengganti. Abu Aiman, cucu aku ya Allah jadi pengganti. Mintalah keturunan aku ni sebelum aku mati ada pengganti. Agama ni penting, kita hidup dengan agama. Sikit jatuh habis. Okey, sambung hadis. Kita tengok hadis. Ustaz buka mukadimah ni sementara menunggu Dev terhormat ambil tempat. Masa kuliah ni sudah mengejutkan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Nabi yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-mu'minun qawi, orang mukmin yang kuat, Nabi kata khairun, yang itulah yang baik. Orang mukmin yang kuat itulah yang mukmin yang terbaik. Mukmin yang terbaik ini mukmin yang kuat. Wa ahabbu, yang keduanya, wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if, dan mukmin yang kuat ni adalah yang baik dan disukai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Maksud dia mukmin yang kuat ni, kita nak faham je satu macamnya besar badan, contoh kan kata kat dia nampak tak, satu macam memang daripada sana tu memang kita nampak macam kuat. Kalau kata ya Allah ini angkat besi ke, angkat ketui ke, apa sekalipun, maksud orang mukmin yang kuat ni ada terjemah dalam hadis ni. Muka surat, nampak tengok dalam muka surat kitab Bulughul Maram juga, muka surat 869. Muka surat 869 diriwayatkan daripada Abu Hurairah sendiri. Maksud mukmin yang baik, mukmin yang kuat, mukmin yang baik, mukmin yang disukai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Apa maksud dia? Tu dia kat sini. Muka surat 869 hadis 1509. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud mukmin yang kuat ni, dia boleh kontrol diri dia saat kemarahan. Tengah duk main gila-gila punya marah, dia boleh kontrol. Bila-bila seorang main, buta perut, kata pak kok, dia start dah. Sikit kalimat main dengar kat dia, buta perut tak pernah buta pun. Dia kata kat dia main daripada jauh, dia khayal kat kita, buta perut. Orang mukmin yang kuat ni, dia boleh kontrol kemarahan dia. Itu saja jolok dengan dia, tapi dia takkan marah. Dia tahu hang syaitan. Yang jolok dia tadi ni siapa dia? Syaitan. Syaitan jolok dia, suruh uji tengok macam mana dia ni, sunnah ke musnah. Nampak dah? Pasal tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, mukmin yang kuat allazi yamliku nafsahu indal ghadab, dia boleh kontrol diri dia saat kemarahan. Tengah duk marah, dia boleh kontrol. Tengah duk kalang kabut, suasana kalang kabut dalam rumah, dia tenang, ya Allah. Dia tenang. Dia boleh terima tu semua adalah mai daripada Allah Ta'ala. Ni Nabi kata, al-mu'minun qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, inilah yang terbaik. Wa ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan dia suka ya Allah, wafi, dan dalam semua ya Allah dia akan cari kebaikan. Satu benda yang dia buat daripada A sampai Z, dia nak menuju kepada kebaikan. Dia tak mau satu benda yang dia buat mula-mula baik, dia main jadi kalang kabut, dia tak mau. Ihris, dia betul-betul dalam hadis ni kata apa? Wa fi kulli khair, dalam semua ya Allah dia buat, dia nak cari kebaikan. Dan ciri-ciri dia ihris, dia jaga. Ihris ala ma yanfa'uka, atas apa yang manfaat untuk dia. Dia terlalu jaga-jaga yang benda tu mesti mendatangkan manfaat untuk dia. Kalau dia buat kelas, ya Allah, dia buat kelas, katalah dia nak buat kelas,
Dia buat kelas tiap bulan, dia pergi panggil ustaz-ustaz yang baik, yang ustaz tu faham agama, dia boleh fahamkan orang dengan cara yang elok. Dia cari, dia kutip, dia cari, dia kutip, dia cari. Itu kerja-kerja dia. Pengurusi cari. Tiba-tiba seorang main, hang cari apa semua? Semua jenis hang cari hak mamak saja. Dia cari hak lain tak ada kan? Nampak tak? Kata kat dia. Akhirnya kawan dia kata apa? Mamak saja faham sunnah. Dia pun jawab, ya Allah, ya Allah, daripada mula dia buat program elok dah, tiap bulan duk nampak cantik. Mai satu bulan orang usik dia, mai satu bulan orang kacau dia, dia melatah. Dengan dia melatah tu, dia takkan dapat apa di sisi Allah Ta'ala. Dia marah, dia jawab, dia marah. Pasal tu orang mukmin dia buat satu program, dia jaga tengok. Wa fi kulli khair, dia nak semua kepada kebaikan. Ihris, dia akan jaga. Ala ma yanfa'uka, betul-betul jaga benda tu mendatangkan manfaat untuk diri kita. Kalau orang tegur macam tu, kita cakap dengan elok-elok, tak perlu kita balas macam cara dia. Nampak tak? Pasal yang main tu syaitan, dia nak kacau kita. Cakap boleh termasuk dengan aku, nak buat kadang-kadang, nampak tak? Nak susah. Macam Musa dia masuk dalam penjara. Masa masuk dalam penjara, punya maki polis ni, apa kalimat tak keluar, semua keluar. Semua keluar maki ni. Tak usah sebut dalam Pulau Pinang, profesional bab maki. Enggak. Semua, ya Allah, apa benda yang kita ingat, kita maki kat dia, haram jara, semua maki kat dia. Lepas-lepas berdada pasal geram. Nampak tak? Kita dah mengaji, punya lama, punya mengaji. Last sekali Allah sumbat kita masuk penjara. Dah masuk penjara, orang tak senonoh buat kat kita, lebih kurang dia pukul itu. Kita pun maki dia. Kita nak semayang, dia kacau ni, nakkan kita maki hamun. Lepas kita maki hamun, kita ditegur oleh salah seorang ustaz. Kadang-kadang yang tegur ustaz tu oleh Ustaz Ismail Kamus. Ustaz-ustaz yang lain tegur. Maki kat mereka, cakap kat mereka, apa boleh buat? Apa boleh buat? Cuma geram tu tak dia buat apa-apa. Cuba kita sabar. Dia ajak. Redha, dia kata, redha. Yang kita mengaji ni, last sekali Allah test kita, Allah nak uji kita, Allah nak tengok kita redha tak redha. Ustaz dengar bab redha, dia cakap lapang dada. Kita lapang dada. Maka lepas pada tu kena ujian lah, yang tu, yang ni dah. Pasal mula-mula kena terkejut sikit lah. Duit kita semua hilang, jadi kosong. Bank habis, kosong kan duit kita dalam bank habis. Barang-barang kita semua habis, disitar. Baju satu jubah pun tak boleh pakai, daripada dalam beg tak boleh ambil, disitar. Beg tak boleh ambil, kitab tak boleh ambil, jadi bengong. Sebab batang tubuh aja. Yang mula-mula sekali jumpa makhluk yang paling jumpa dia, tak lain tak bukan kumpulan mamak juga. Pergi cari mamak tu sampai Teluk Bahang. Masa dia tak pindah lagi lah. Pergi lari kat dia, ya Allah, teringin sangat nak jumpa dia, pergi lari. Sampai-sampai dia lah, ya Allah Tuhan. Ambil baju, ambil jubah, ambil serban, pakailah. Ambil. Dia buat keluar, dia jenis orang yang bukan gila harta. Kalau dia jual kitab, jangan duk bagi dia jual, dia bagi free lah sekali. Tapi ustaz heran juga lah, dia buka gelar kitab. Nampak tak? Jadi tak lama lagi kemungkinan dapat free lah. Nampak tak kan? Beli satu, dapat satu free. Beli satu tafsir Ibnu Katsir, satu lagi free. Tak lama lagi dia buat. Oleh sebab tu dia bagi kat ustaz, ya Allah, dengan baju, dengan semua dia bagi. Masa tu selas pinggang. Kita tak tahu nak buat macam mana, tapi alhamdulillah. Pasal benar kita sangka baik dengan Tuhan sekejap je. Dengan sekelip mata, walaupun kita masa tu tak boleh ceramah, tak boleh keluar bila petang pukul 6.30 dah tak boleh keluar dari rumah, ada macam-macam. Tapi alhamdulillah, daripada satu ke satu, bila kita dengar nasihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kita ustaz, ada benda pun kita belajar juga. Alhamdulillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ciri-ciri orang mukmin, bila dia buat apa kerja pun dia memang nak kerja tu bermanfaat. Kita tak mau satu kerja kita buat, contohnya tiap bulan duk bantu kawan kita kena aksiden, tiap bulan kita duk pergi hantar ada duit, pakat-pakat kutip dini, beli beras, beli gula, pasal dia ada anak, dia kena berhenti kerja, kena aksiden, dia kena berhenti kerja.
kerja cuma bagi kat dia berapa bulan saja, dia tak boleh mai. Pasal dengan patah tangan, patah, kita tengok duk kita pun himpun duit, kita pergi bagi kat dia dengan tiap bulan nak bagi. Tiba-tiba dia keluar mai, dia keluar, hai, hampa sangka nak bagi kat aku ni cukup ke? Lah ni harga semua duk naik, nampak tak? Lah yang menyebabkan duk naik, nampak tak? Kita pergi ziarah dia, dia maki hamun kat kita. Kita pun kata jenis macam ni tak tolong pun tak apa, mampu. Habis amalan kita start daripada kita duk bantu ada bulan 1, bulan 2, mai tak akhir bulan ni tak ada apa, gugur kita di sisi Allah Ta'ala. Pasal tu orang mukmin dia buat satu kerja, dia jaga, bila kena saja benda tu dia kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ajak kat kita buku ni supaya amalan kita yang kita buat benda baik, kita duk tolong orang, kadang tolong adik-beradik, tolong sepupu, tolong siapa-siapa kita tolong, nampak tak? Tolong main tang sikit benda kita merongok, dia habis, dia gugur. Pasal tu dia kata kat sini wa fi kulli khair, kita duk cari semua baik saja, kita tak mau benda yang tak baik. Ihris ala man yanfa'uka. Pertama sekali, jaga betul-betul ya Allah benda tu betul mendatangkan manfaat untuk kita. Yang kedua, wasta'id billah. Orang mukmin ni ciri yang kedua, dia nak bagi diri dia kuat, dia minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan ni, ya Allah Tuhan tak pernah putus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi minta ya Allah dekat Allah. Duduk saja pasal tu lepas semayang, kadang-kadang segi sunnah hanya kalau baru ni bulan sudah kita mengaji bab selesai semayang. Tidak Datuk? Kan? Kadang-kadang apa benda dia masuk pusat tak. Membadak. Dia masuk dalam apa Facebook, orang maki kat aku. Dia pergi ambil bab-bab yang senang, orang maki. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, wasta'id billah, kita kena angkat tangan minta dekat Allah. Orang mukmin ni ciri-ciri dia angkat tangan minta. Pasal Nabi lepas semayang di kalangan sahabat macam Abu Ayyub Al-Ansari, dia tengok pasal Nabi bertemu dengan dia masa masuk di Madinah. Pasal Nabi duduk di rumah dia antara 6 bulan sampai 7 bulan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari banyak cerita macam mana keadaan Nabi. Pasal tu Abu Ayyub Al-Ansari boleh sedih sangat-sangat ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia lapar. Nabi lapar, Nabi keluar daripada rumah. Bila Nabi berjalan keluar, tengok-tengok Abu Bakar pun keluar, Umar pun keluar, bakal keluar ramai. Abu Bakar tanya dekat Umar, pasal apa keluar? Aku lapar. Pula aku lapar. Jom kita cari makan. Jumpa pula Nabi. Nabi kata, dua-dua ni apa? Kami lapar. Nabi kata, rumah ya Allah bagi rezeki aku duduk rumah dia tak berhenti duk ada makanan, ialah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tengok, masuk orang baik dalam rumah sentiasa ada. Ni orang main rumah kita, hotel Keringkas pun dah habis, semua dia ni ambil. Dengar kata orang main bawa rezeki, dia ni mas, kalau tong-tong aku pun habis. Nampak tak? Ini kena iman, kena kuat lah. Woy. Maka Nabi SAW, Nabi kata ke Abu Bakar, Umar, jom. Dengar aku sekali lapar, jom kita pergi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila masuk rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia masuk, dia bagi salam, isteri dia keluar. Isteri dia kata, Abu Ayyub duk ada kat belakang rumah. Abu Ayyub Al-Ansari dengar suara Nabi duk cakap dengan isteri, terus kalang kabut dia mai. Bila dia mai, ya Rasulullah, tunggu sekejap, aku nak buat makanan untuk hang. Maka Abu Ayyub Al-Ansari sediakan makan dan minum. Bila sedia-sedia letak sekala roti, sekala daging, sekala susu. Makanan kesukaan orang Arab. Daging, roti, susu letak. Tiba-tiba Nabi buka-buka, Nabi nampak daging, Nabi nampak roti. Nabi minta ke Abu Ayyub Al-Ansari sebelum dia nak makan, dia nak minta izin, boleh tak? Boleh tak satu roti ni dengan daging dia nak balut, dia nak hantar kepada satu orang? Akhirnya sahabat tanya, Abu Ayyub tanya, nak bagi kat siapa ni? Wallahi anak aku Fatimah dah berbulan-bulan tak makan. Dah berbulan-bulan aku nak makan. Bila aku tengok ni, aku tak upaya nak makan dah. Pasal tu mak bapak ni, dia nak makan macam mana pun, dia tengok anak dia, ya Allah, dia renung. Dia renung anak dia. Nabi, ya Allah, ambil daging, ambil roti tu, ya Allah, nak pergi hantar dekat Fatimah, subhanallah. Punya lapar tak jadi lapar. Sahabat dengar macam tu, kita baru lapar hari ni. Sedangkan anak Nabi lapar berbulan-bulan, subhanallah.
Allahu Akbar kabirah. Pasal tu Abu Ayyub Al-Ansari kata apa? Wallahi, aku duk tengok mulut Nabi ni lepas sembahyang dia paling banyak sekali istighfar. Kalau aku duk kira nak pastikan aku duk tengok dia duk istighfar ni, oh banyak. Berapa banyak? Pasal Abu Ayyub Al-Ansari nak tahu. Lagi satu apa nama, sahabat-sahabat Nabi sendiri yang dekat-dekat Abu Hurairah semua cuba dekat dengan Nabi lepas sembahyang. Pasal Nabi lepas Assalamualaikum, Nabi akan duduk atas tingkat sembahyang seketika. Nampak tak? Pasal tu kita tempat sembahyang kita ni, Nabi kata apa? Buku ni duk ada, jadikan amalan pada buku ni. Nabi kata lepas Assalamualaikum, istighfar kena keluar daripada mulut kita lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ambil lekeh berapa kali? 3 kali. Kita semua tahu. Tapi Nabi keluar daripada mulut dia minta ampun kepada Allah Ta'ala ialah 100 kali. Semua sahabat Nabi duk sembang-sembang, Nabi berdiri depan sahabat. Nabi kata, ya benar Adam, wahai anak Adam, akulah yang paling banyak sekali beristighfar. Akulah yang paling banyak beristighfar. Satu hari 100 kali. Kalau teringin sangat nak beristighfar, Astaghfirullahaladzim. Tak ada Nabi buat 1 juta. Mari kita berzikir 1 juta. Kepala otak hang. Ada banyak kerja lagi kita nak buat. Nampak tak? Nabi sendiri pun, ya Allah, dengan apa nama 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Ataupun nak bagi perhabis pun tak apa, nak istighfar panjang. Istighfar. Sambil kita istighfar, kita ingat dosa-dosa kita, ya Allah, dosa-dosa kita banyak. Maka Nabi lah golongan orang yang paling banyak sekali minta dekat Allah. Cuba kita tanya kat diri kita, kita celik-celik mata sempelan ni, berapa kali kita mohon keampunan tentang dosa kita yang kita buat dengan Allah. Pasal dosa-dosa tu yang adalah yang menyebabkan banyak benda baik yang kita dengar, dia gugur dekat batang tubuh kita. Pasal benda yang baik-baik ni tak boleh lekat kat diri kita, pasal maksiat ada bersama. Dia tak boleh join. Tapi Nabi kata kalau dengan lepas sembahyang kita istighfar, lepas tu pula kita buat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dengan kita nak bagi cukup 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi dalam hadis Imam Bukhari, dosa kita ibarat macam bebuih di lautan punya banyak tu, hilang selepas kita semayang. Semayang saja kita main baik balik. Lepas tu kita nanti main benda-benda yang baik nanti lekat-lekat. Lepas semayang, tengok ni dengan benda-benda baik mula lekat. InsyaAllah aku nak jadi mukmin yang baik. Di tu tempat kerja suka duk kata aku darah aku nak naik. Hari ni darah nak bagi turun. Darah nak bagi turun, nampak tak? Pasal agama ajar kat kita. Maka pasal tu, ya Allah Tuhan, kita ni banyak dosa. Kita angkat tangan, kita kata, ya Allah, aku dosa dengan anak aku. Bila kita dosa dengan diri kita satu hal, dosa dengan anak satu. Tengok anak punya rambut tengah, contohlah. Contoh. Tak kata pun, bila lagi nak kata kat abah, nampak tak kan? Nampak tak kadang-kadang, ya Allah, dosa. Anak ustaz pun, ya Allah, anak Aiman, dia duduk di rumah, dia bagi rambut panjang, suka rambut panjang. Pasal pergi sekolah, baba dia kata tolong bagi basah. Bila basah dia buat sendiri, dia cabut. Anak ustaz, dia sendiri mau macam tu, nampak tak? Dia sendiri mau macam tu. Pasal tu, ya Allah Tuhan, tanggungjawab kita banyak. Kita kata ke anak kita, kalau sayang kat baba ni orang sunnah. Kalau boleh ikat sikat sebelah kanan, ikut sunnah. Sayang kat Nabi dah. Kalau sayang kat Nabi tak mau dah pacak-pacak ni. Syaitan duduk nombor 1, nombor 2, nombor 3 kata. Ya Allah, kata latih kat dia, ya Allah, bukan senang. Dosa kita satu hal, dosa kita nak didik anak, dosa kita dengan isteri kita. Nabi kata laki-laki mukmin yang kuat adalah laki-laki yang baik dengan isteri dia. Mukmin, suami yang paling baik sekali, manusia yang kata manusia di atas muka bumi, pemuda yang paling baik bila kahwin boleh jaga, ya Allah, rumah tangga dia, terutamanya kasih sayang dia dengan isteri dia, paling baik. Tapi kita kalau pegang sunnah macam mana kuat pun, kita tak cantik dengan isteri kita. Hang musnah sebenarnya. Berapa ramai di kalangan sahabat Nabi mai kat Nabi kita pergi balik, pergi bagi perelok hang dengan isteri hang dulu. Dia bagi elok dia.
Habis bagi. Pasal dia duduk dengan sahabat, maka Nabi duduk tegur. Nabi kata berduduk ni lama, masa Nabi SAW selesai semayang, selesai semua, Nabi masuk dalam rumah cepat-cepat. Nabi tak mau lagi sahabat Nabi berterusan. Pasal Nabi tahu tanggungjawab mereka kena balik. Dengan aku dah habis, pergi balik. Orang tua tu duduk tunggu di rumah, pergi balik. Pergi balik. Nampak tak? Ada faham? Ini kita lepas tahun sini duduk, kita duduk kedai kopi sejam. Buta perut. Itu bukan masa kita dengan kawan. Ni dah cukup dah. Lebih kurang dah cakap-cakap salam di kalangan sahabat. Sunnah bila jumpa di masjid, bersembang di luar masjid sebelum berpisah, tu sunnah. Kita semayang terus balik tak cantik, itu bukan amalan agama. Sampai Nabi tegur dekat sahabat nak semayang sunat ba'diyah, Jumaat, Nabi tak galakkan terus bangun Jumaat. Nabi tak galak. Nabi kata bersembang dulu, berpisah dulu. Bersembang, tabiat ni kurang ada kat diri kita. Orang yang paling tak bagus sekali main masjid semayang dia keluar macam tu. Ni bukan kedai kopi, ni bukan supermarket. Dia kalau masjid ni dia main-main, Assalamualaikum, dia jumpa dengan orang, saat ni bersalam-salam berkenal, baru dia keluar. Itu nama dia sunnah. Dia jumpa dengan kawan takat tu cukup. Ni bersambung lagi. Jom kita pergi mana? Kedai nasi kandak. Kan di belakang malam buka ke? Oh tak buka, kami ingat malam buka. Ada pok-pok KL ni nak ajak pergi lah. Pasal tadi jalan tutup. Allah, kami nak pergi tak mana ni? Nasib baiklah arwah ni tahu jalan. Dia pergi ajak aku pusing. Ustaz terlupa. Pergi pusing sakaratul maut. Kan? Pusing gitu. Pergi pusing perkenal. Kalau rumah ni lah ustaz. Ni lah asal usul ada seorang ustaz kat sini yang benang dulu. Tanya Lepas tanya, ni yang dapat nombor 2 dulu, di ni duduk tang sini. Apa tahu? Apa betul kan? Ya Allah, tak saya depa orang KL dia pernah tahu. Tu ustaz kata nasi kandak yang paling baik sekali celah ni. Kan? Allahu akbar kabira. Maka jiwa mukmin ya Allah Tuhan. Dia kata kat sini yang pertama sekali, orang mukmin yang kuat boleh nak? Orang mukmin yang kuat dia jaga satu benda yang mendatangkan manfaat. Satu. Yang keduanya wasta'id billah, dia selalu minta dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ciri-ciri mukmin yang ni memang banyaklah, tapi kita tengok hadis ni pun dah cukup. Kadang-kadang kita himpun beratus hadis pun tak. Satu hadis pun yang sama juga. Tapi dengan satu hadis ni Nabi katakan ya mukmin yang kuat ni wasta'id billah, dia minta dekat Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, dia tengok diri dia. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, bagilah kuat sembahyang subuh aku, ya Allah. Akulah ni muda, ya Allah, bagilah kuat, ya Allah, bangun sembahyang malam, ya Allah, menjadikan kekuatan untuk aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, tolong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nampak tak? Kalau kita nak bangun tengah malam, awal lah tidur. Ni pukul 2 lagi duduk sembang tak kedai kopi semua. Berhenti sifat-sifat macam tu semua mau berhenti. Terutamanya bila kita dah kahwin. Nampak tak dah kahwin? Bila kita dah kahwin kena kurang sembang dengan popok bujang ni, dia tak ada apa. Dia nak balik celapak apa pun dia tak ada. Nampak tak? Dia sembang je balik tidur. Yang kawan ni ada tanggungjawab. Orang tua tu duduk kerang dan duduk tunggu. Nampak tak kan? Allahu akbar kabira ya Allah. Wasta'id billah. Minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak ya Allah. Kalau daripada muda ni kita pandai, masa kita pandai, waktu malam bermunajat pun pandai, esok ni mereka tua senang. Ini bila ni punya balok, mereka tua mampu nak pakai dada semua nanti mai. Dia nak sembahyang subuh, dia nak ada pada kita duk buat daripada lani yang pemuda-muda woi, kalau duk bangun strong. Strong ya Allah. Salah satu nak berjihad ya Allah, kalau semayang malam tak okey, out. Jangan duk main pi buang. Jangan duk main pi buang. Pasal tu ya Allah Tuhan, orang yang nak mengaji talaqi ni kita tengok dengan syekh-syekh, selalu syekh buat sebelum subuh. Dia saja nak test anak murid ni. Kuat ke tak kuat? Dia nanti mai sebelum subuh, nanti mai. Dia baca sikit, lepas subuh dia sambung. Ya Allah ya Tuhan, nampak dah dia test macam tu. Allahu akbar. Dia nak bagi anak murid tu boleh sembahyang 2 rakaat tahajud pun jadilah. Latih buat macam tu. Yang seterusnya wala ta'jaz. Wala ta'jaz dalam kitab ni kata lemah ke dia kata. Wala ta'jaz maksud dia jangan kita lemah. Jangan merasa lemah, bukan lemah. Wala ta'jaz maksud dia di sini orang mukmin dia buat satu kerja, katalah dia naik bukit terus sampai ke atas, dia tak akan berhenti separuh jalan.
berterusan. Dia buat kerja pertama, kerja dia kata, setiap kali ustaz, kerja saya ni kaya duk susun Al-Quran. Hari pertama, hari kedua okey. Lama-lama dia melemah, dia kata. Susun jadi. Nampak dia rasa marah. Tugas dia susun. Ada orang kalau dia tak buat semak, hang pun tak susun, hang pun tak dapat pahala. Bila susun, alhamdulillah, hang buat semak, aku susun dapat pahala. Niat macam tu habis. Nampak kan? Tapi setiap kali susun, tiap-tiap kali macam ni, tengok macam ni. Inilah orang Islam. Nampak tak? Bila kita buat kerja, bila kita merongok macam tu, kita lingkup orang mukmin. Bila satu-satu benda dia buat sampai habis. Mulut lidah dia tak cakap sama. Ini sambil dia buat, ni haram jadah ni semua. Nampak tak? Nak pahala, nak dalam masa yang sama dia tak bercampur. Kita tak dapat apa. Kita memang, ya Allah, kita merongok, kerja kita merongok, ya Allah. Dia dah ajak kat kita apa sepatutnya kita kata. Bila kadang-kadang benda tu tak elok, kita nak kena buat apa sepatutnya. Jiwa mukmin ni kena kata. Maka dia kata kat sini, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Dia kata wa in asabaka syai'un, kalau kena kat diri kita orang mukmin ni, wa in, maka dia kata dan sesungguhnya asabaka, jatuh dekat diri kita sesuatu, fala taqul, jangan kita kata macam tu. Kena musibah, kena sesuatu dekat diri kita, kita kata law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Kalau laku, contohnya lah, bulan 5 ada sahabat masuk share saham apakah, share saham bulan 12 ni ada orang nak dapat. Tengok sahabat kita dapat dah. Aku kalau masuk lah ni aku ada dah. Bulan 5 dengan bulan ni berapa ni sangat, Allah rugilah aku. Kalau aku bagi kat dia lah ni aku dah ada dah. Nampak tak? Maka ciri orang mukmin macam tu, ya Allah rosak iman dia. Faham maksud Ustaz? Fala taqul, nanti Ustaz bertanya. Fala taqul, dia kata law anni fa'altu kadha wa kadha. Tuan kitab ni terjemah dekat kita, dia kata apa? Dan jika sesuatu menimpa dirimu, jangan kamu berkata, kalau aku, dia kata tadinya dia kata berbuat begini, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Faham tak ni? Ni bahasa Melayu. Ada faham? Senang faham mak pun kan. Tengok dia kata apa? Dia kata kat sini, kalau aku tadinya berbuat begini, tentu dia kata tidak akan terjadi begini dan begitu. Kalau aku buat tadi kawan aku panggil aku, ya Allah, apa nama, pergi dekat supermarket tu, daripada jual benda-benda murah, Allah, tadi pukul 5 aku dah pergi pukul 10, tengok tak ada. Kalau aku pergi pukul 5 aku dapat dah. Pada dia suka menyalahkan diri dia. Bila orang mukmin ni menyalahkan diri dia, satu penyakit yang cukup. Orang jenis macam ni, apa Tuhan kata? Orang macam ni tak ada iman. Dia tak boleh beriman dengan satu benda yang Allah sendiri takdirkan untuk dia. Dia tak boleh pergi pukul 5 tu, Allah bagi pukul 10. Itu rancangan Allah untuk dia. Quran kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Rancangan Allah untuk kita yang terbaik sekali. Kalau kita pergi pukul 5 untuk diri kita, mungkin jadi sesuatu tak elok. Lepas satu Allah lambatkan kita pergi pukul 10 tadi. Katalah contohnya. Maka Nabi kata, ya Allah Tuhan, Nabi kata apa? Walakin qala, akan tetapi kita kena kata macam ni. Kita kena kata, ya Allah, qaddarallah wa ma sya'allah fa'al. Kita kena, ataupun kita kata qaddarallah, Allah ada takdir untuk aku macam ni. Allah ada takdir untuk aku macam ni. Jangan kita kata, ya Allah, contohnya kita dengar daripada mulut mak kita lah, tapi jarang lah, kok lah mak kita kata kat dia. Mak dulu ni ada satu datuk masuk minta mak, Tok Hang lah tolak. Kata nama ibarat ni. Mak dulu ada satu datuk, walaupun pasal datuk tu gelapnya pasal, mak hang tak mau. Hang tengok aku kahwin dengan bapak apa dapat? Kalau aku kahwin dengan datuk tu lah ni, mak dah jadi datin, nampak semua dah senang dah. Tak cakap macam tu boleh bahaya. Bahaya, nampak tak? Jangan kita cakap. Pasal Allah kata, cara hidup kita ni Allah dah tentu dah.
macam jenis macam hang dapat bini macam ni, laki macam ni, anak macam ni. Bila kita tengok diri kita, yang ni semua ketentuan Allah Ta'ala. Nampak tak? Jangan kita salah diri. Dulu aku dah masuk minta dah kawan tu. Yang tu semua nama dia leceh. Nama dia leceh, dia boleh menyalahkan satu ketentuan yang Allah tetapkan untuk dia, dia tak redha. Orang macam ni susah nak mai penyakit redha. Apa sikit dia nanti kata macam ni lah, mak dah kata dah jangan keluar. Baru aku duduk nak nampak, aku kata dah kata, nampak tak? Dah berlaku dah macam tu, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak mengamuk, aku dah kata dah tadi, aku dah kata dah. Kata apa? Apa dah kan? Aku dah kata jangan keluar, tengok keluar accident kita. Cukup celaka lah. Allah. Nampak tak? Orang-orang jadi macam ni kadang-kadang dia susah nak bawa diri dia redha dengan Allah Ta'ala. Susah dia nak. Kita kadang-kadang dengan pujuk, nampak tak? Kadang kita boleh mengaji tau, kita boleh main kuliah. Tapi satu-satu benda yang berlaku kat diri kita, tang situlah nampak kedudukan title iman kita. Nak tengok iman kita bila berlaku satu benda, nak tengok macam mana dia dengan amal ibadat yang selama ni duk semayang, duk main kuliah, duk bawa kitab ni merata, duk pilih lagi kitab mana ke merata, mana sunnah, semua dia pilih. Tapi bila berlaku kat diri dia, musnah. Ada faham? Ya kan. Allahu akbar kabira, ya Allah. Hadis ni kita tengok, maka Nabi SAW kata lagi, sikit lagi nak habis. Maka ya Allah, Nabi kata fa'inna, kalau lah ya Allah Tuhan, dia tak boleh terima dia tak boleh terima qada dan qadar Allah, dia akan menyalah kat diri dia, kata ya kalau lah aku buat macam ni, kalau maka Nabi SAW kata, kalau diri dia selalu lafazan namai kat macam, ketahuilah apa jadi kat diri dia, batang tubuh dia, fa'inna law taftahu amal syaitani, sesungguhnya diri dia bekerja untuk syaitan. Dia bukan hidup dia buat untuk Allah. Hidup dia share dengan syaitan. Nampak tak? Dia dah buka satu ruang yang mana dia bekerja untuk syaitan. Terjemahan dia kata apa? Dia dengan syaitan, dia bukan dengan Allah Ta'ala. Kerana kata-kata kalau dia kita membuka pintu pekerjaan syaitan. Ini kerja syaitan. Maka dia kerja untuk syaitan tu. Dia tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Semua yang Allah tentukan, dia rasa tak cantik. Satu dia menyalahkan dia menyalahkan diri dia, sekaligus dia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan sesuatu untuk dia. Allahu akbar kabira. Mudah-mudahan ya Allah pelihara kita, Allah jaga kita, jangan jadi manusia yang nama dia 6 jahanam. Nampak tak kat situ hadis tu, pasal kawan ni promote Bulughul Maram, dah habis dah kitab ni, masuk kitab nombor 2. Nampak tak? Dan mai jauh-jauh keluar daripada awal tu kami keluar. Ya Allah. Ampang mai dekat ni saja azan baru keluar mai mandi. Tengok ya Allah, kita nak baca tanda-tanda kiamat. Ambil satu hadis ni. Hadis ni menarik Allah Tuhan. Sebelum kita nak baca hadis ni, Uzaifah. Kalau kita cakap masalah tanda-tanda kiamat, orang yang paling layak bercakap, dia cukup jelas sangat-sangat berbuah atas kepala otak kita, ialah Uzaifah Ibn Yamani. Uzaifah Ibn Yamani, orang yang akan cakap satu benda yang jelas-jelas sangat-sangat. Satu benda tu tentang tanda kiamat, tak lain dan tak bukan nama dia Uzaifah Ibn Yamani. Uzaifah Ibn Yamani. Kalau tak sempat nak baca dua hadis ni, kita sambunglah nanti. Nampak hari ni pun dah berjela duk main dah kan. Ustaz tak nak kecil hati kan, nampak. Kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar kabira. Kata Uzaifah Ibn Yamani qala, Uzaifah kata apa? La tadurruka fitnatun, la tadurruka fitnatun, tidak memudaratkan diri kita. Fitnah memudaratkan apa? Bila fitnah tu tak akan memudaratkan diri kita. Ma'arafta dinak, bila kita kenal agama kita, bila kita boleh faham agama kita, bila kita boleh kenal agama kita, kita tak akan kena fitnah. Kita tak akan kena fitnah. Kalau kita mau dalam keadaan harus di Malaysia lah keadaan macam ni, harus di Malaysia duk main lah ni keadaan suasana tak elok. Nampak tak?
Fitnah yang paling buruk sekali, orang yang tak tentu halal ni disokong oleh orang tertentu di atas. Depa yang bagi galakkan, depa bagi semua tu, iaitu nama dia fitnah yang tak cantik, fitnah yang tak elok. Nampak tak? Bila fitnah tu boleh mai, katalah fitnah tu masuk di tempat kita, tiba-tiba disekat, kita kata alhamdulillah. Tapi fitnah tu, benda-benda yang tak elok, ya Allah, masuk disokong oleh orang tertentu. Dia bukan sokong kerana dia suka agama, dia sokong dia takut dia jatuh. Ada faham tu? Bila nak faham, aku pun tak tahu, nampak tak? Ya mampu lah macam ni. Ya Allah, kadang-kadang ceramah ni dia tak boleh derek-derek. Bila derek-derek, bila mana berlaku perubahan yang besar, barulah kita derek-derek. Daripada Uzaifah Ibn Yamani radhiyallahu anhu qala, dia kata, la tadurruka fitnatun. Ni Uzaifah bagi tahu, tidak akan memudaratkan diri kita, terutamanya bila satu fitnah, ma'arafta dinak, bila kita boleh tahu agama kita. Nak tahu agama kita tak lain dan tak bukan ilmu. Orang yang selalu kerap suka pada majlis ilmu, orang yang suka pada kuliah-kuliah ilmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan diri dia daripada fitnah. Tapi kita ni orang yang tak suka dengan kuliah, tak suka mengaji, tak suka dengan agama, kitalah orang yang pembawa fitnah di akhir zaman. Pembawa fitnah di akhir zaman. Mau tak mau, kita, kalau kita tak mau hidup zaman tu, ya Allah, maka kita kena pegang Quran, mengaji, berkuliah. Tak ada di antara Maghrib dengan Isya tak ada kuliah, dipegang satu benda, baca Quran. Apakah yang kita faham baca, nampak tak? Ambil satu Sahih Bukhari, Muslim kita baca, daripada duk baca satu benda fadail yang kita sendiri tak tahu dhaif ke sahih ke apa yellow ke pun tak tahu, kita pergi pegang satu benda nama dia Bukhari, jelas dalam tu semua hadis-hadis yang sahih. Kita baca, ni hadis Nabi SAW. Kalau kita nak baca satu benda tu, ya Allah, yang ada faham, ada pada kan, kita pun tak tahu dia hadis ke, dia betul ke, tak betul ke. Macam baru ni Ustaz tegur sikit lah. Kadang-kadang di Pulau Pinang ni ramai jenis Ustaz sokong semua. Yang orang buat kerja agama, kita kena sokong lah kan. Ada benda kita, semua kita agama kita kena sokong. Tapi dia kenapa betul lah kalau salah. Macam Ustaz kata, ya Allah, hadis dalam Fadail Amal, dalam buku Fadail Amal, di situ ada tulis bahawa ayat Zamzam ni keluar dengan kaki anak Nabi Allah Ismail. Kita kata itu bukan hadis, itu memang mengarut, siapa pun tak pernah benda tu. Hadis Imam Bukhari terang jelas-jelas dekat kita, bila mana anak Nabi Allah Ibrahim yang nama dia Ismail duk menangis, mak dia duk pimai, cukup 7 kali malaikat kata sah. Dia dengar bunyi malaikat Jibril yang hadis itu terang-terang, jelas, sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayat macam mana anak Nabi Allah Ibrahim yang duk menangis tu, mak dia, siapa nama mak dia? Siti Hajar. Susu pun tak ada, kurma pun dah habis, ayam pun dah habis, anak dia, ya Allah, duk menangis. Kita kata duk menangis, kaki dia buat macam tu, terkeluar ayat. Pandai nampak tak? Sedangkan Jibril yang mai, ya Allah Tuhan, Jibril sendiri cakap dengan Siti Hajar, sah. Dia sendiri nampak, ya Allah, dengan sayap malaikat sendiri dengan sayap dia colok masuk dalam, tarik balik sayap dia, pancut ayat Zamzam. Malaikat buat keluar ayat Zamzam, dia berkata anak dia. Maka kita satu hadis yang jelas tu ada. Yang ni kenapa betul lah. Sampai bila kita nak orang duk baca tentang ayat Zamzam saja, anak Ismail, kaki dia. Bila sampai jadi lagu, sampai ada buat lagu tau. Tahu ke? Tahu apa? Sampai buat lagu, sampai buat buku, sampai anak kita mengaji. Benda tu kena baikilah. Okey? Terutamanya buku, bila orang baca ni, kalau silap kita bertanggungjawab. Pasal kita dah sebut orang yang nak buat kerja sunnah, kita kena buat kerja amal, kerja iman apa kan. Contohlah kan. Kita kata nak buat kerja-kerja betul, alhamdulillah. Tapi kita kena baikilah. Kita jangan taksub benda-benda yang salah, yang bukan hadis. Kita kena buang. Kita kena buang, kita merendah diri pasal benda tu tak betul, buang.
Banyak lagi kadang-kadang doa tu bukan main berdoa Nabi. Buang. Kalau teringin sangat nak berdoa, ambil buku ada belah-belah petang. Ambil satu buku kita Imam apa nama? Imam Nawawi, yes. Kita Imam Nawawi, kita azkar. Kita azkar. Sampai Imam Nawawi Ustaz kata. Imam Nawawi kata kalau teringin sangat nak berzikir ni kitab dia ada. Kitab ni perlu ada kepada semua orang. Kalau ada rumah tak ada kitab ni, jual rumah main beli kitab ni. Besar makna lah, menunjukkan besar sangat kitab tu. Kitab tu duk ajak dekat kita daripada apa nama celik mata Nabi sampai Nabi tidur balik cukup. Punya berlambak kesohihan yang mana kita teringin nak beramal. Nabi berucap apa, Nabi berucap apa, Nabi berucap apa, ambil tu. Ambil daripada semua benda tu menuju kepada kesohihan dalam kitab tu. Kita pun tak tahu lambat, tapi kita rasa sedih. Benda yang sahih ada, dhaif ada, kita pertahankan dhaif. Yang itulah kita sedih. Macam kita nak tegur lagi bernama macam orang perempuan ni. Ya? Dengar cerita Adam dengan Hawa. Adam pergi makan apa ke sebiji. Jenis orang perempuan dengan laki-laki ni, orang perempuan makan banyak. Dia pun jenis tamak dululah. Lah ni pun tamak. Cerita tu nampak Adam berkutuk berdosa ni cerita benar. Enggak cerita benar. Adam pergi makan satu biji kol dia terlekat. Tu jantan ada atas situ tu. Pandailah. Tu kan orang tua-tua duk kata, yang jantan dah tahu nak apa siapa. Biar makan dia terlekat atas sini, tak masuk dalam. Perempuan dia masuk dalam tak tahu singgah tak mana. Pandailah ya Allah. Cerita tu kita tengok cerita-cerita yang mengarut. Kita kena baikilah benda-benda macam tu. Jangan kita duk baca dekat orang, ya Allah satu riwayat, ya Allah nampak tak? Kita kata penyakit Nabi Allah Ayub. Baru ni Ustaz cerita berkenaan dengan Nabi Allah Ayub. Ustaz kata dia kena cubaan, dugaan daripada Allah sampai adik-beradik dia pun kutuk dekat dia. Han dosa dengan Tuhan lah kena ni. Sampai dia ambil dia letak dekat mana? Tong sampah. Akhirnya Ustaz baca riwayat ni. Fadilah apa nak baca ni, apa kena tengok lah betul. Baca-baca dia kata apa? Ni penyakit ni dibawa oleh syaitan. Syaitan kuman-kuman dia duduk kat situ semua. Pandai ha? Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Kita tak boleh merepek. Dia kata syaitan banyak dekat Nabi Allah Ayub ni. Satu badan ada syaitan kepala otak hang. Dia Nabi, dia Rasul, ya Allah. Jangan duk merepek lah ya Allah. Tapi benda-benda macam tu ada ruang dalam televisyen, itu masalah. Sepatutnya pihak pantau bila ada sikit merepek je, stopkan dia. Sebab dia dah start merepek. Sebab bila mana prepare, dia berani cakap depan khayat ramai dengan fakta bercanggah dengan agama. Berapa ribu orang dengar. Orang macam ni kita kena sekat. Nampak tak? Kita tak boleh bagi ruang lagi. Bani Tamim daripada orang Melayu. Contoh bukan nak kata nak cerita, nampak tak? Benda ni semua benda serius. Kita tak boleh kata ni pasal tanah Melayu, Tamil. Kok mana? Ayo, kalau boleh, nampak tak? Nampak tak? Contoh lah, kita tak kata apa, nampak tak? Tak kata siapa pun. Cuma kita kata kalau cerita demai sampai Nabi Allah Ayub punya syaitan, ni Allahu Akbar kabirah. Maklumat macam tu orang tak sedap lah. Orang tak sedap, nampak tak? Terutamanya kalau kita buat buku, kena keluarkan buku tu. Kita tak ada orang yang bagian penapis, yang cuba-cuba macam tak ada. Kadang-kadang orang duk mengajak yang sahih hadis yang betul ni, tu pun kena tangkap. Nampak tak? Ada seorang mamak kena tangkap baru ni. Ya Allah, tapi nak bagi cukup sunnah, dia masuklah penjara, tu sunnah yang betul. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Kita sambung sikit dah. Dia kata dia kata la tadurruka fitnatun. Maksud dia fitnah ni, dia tidak akan memudaratkan diri kita, terutama fitnah bila kita ada agama. Innama fitnatu, sesungguhnya orang yang mudah kena fitnah ni, dia kata idza ishtabah alaihi alhaq wal batil. Orang yang mudah kena fitnah ni, dia sendiri tak boleh beza yang mana hak yang mana batil. Yang mana hak yang batil, orang ni lah yang akan buat fitnah dalam masyarakat.
Kisah kita duk kata, ya Allah, kisah Nabi Allah Ibrahim cerita tu tak betul. Dia duk bawa lagi, dia tak tahu yang mana sahih, yang mana dhaif. Orang ni boleh senang kena fitnah. Dia rasa dia bawa agama, sedangkan dia bawa satu benda yang memudaratkan agama. Orang yang tak boleh kenal hak dan batil, dia boleh memudaratkan diri dia. Dia boleh menimbulkan fitnah untuk diri dia, untuk masyarakat dia. Mau tak mau, maka kata Uzaifah ibn Yaman ni, kita berhidup dalam keadaan akhir zaman ni, salah satunya kita nak keluar diri kita daripada fitnah, malapetaka, musibah agama kena kat diri kita, maka duduk di kuliah-kuliah ilmu. Cari ilmu, ya Allah. Ilmu itulah yang akan tolong bantu kita yang mana hak, yang mana batil. Hadis yang seterusnya Ustaz rasa Ustaz tak ada nak baca dengan nampak dah. Nanti insya-Allah kalau ada lagi apa nak? Kalau ada ini, kita akan lanjutkan hadis Uzaifah dalam, kalau bulan depan ada kita mai. Kalau dia buat renovation lagi, bulan depan kita ada kat sini pada hari Selasa. Hari Selasa bulan depan, hari Selasa minggu yang ketiga. Kalau dia pun tak ada, kita mai kat sini. Kita sambung hadis Uzaifah. Uzaifah cerita masa bila berlaku kiamat, apa Nabi pesan dekat dia. Apa benda yang berlaku, tanda-tanda kiamat yang sangat-sangat ni, apa benda Nabi pesan kat dia. Kalau nak tahu, kita sambung dalam siri yang akan datang bulan depan. Kita kat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada ilmu Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.